Macam kami sebenarnya, kita orang sebelum ni santai je. Selama ni selalunya dia ahead daripada apa yang kita punya target lah. Tapi ada sekali tu, kami tak sengaja terbreak suatu amount yang agak besar lah. So, sebab masa tu kita buat guerrilla dengan database. So, ter-ahead benda lah tu. Sedangkan saya, dalam otak saya nak this figure je. Contohnya nak sejuta je terdapat. Tiba-tiba terdapat 2 juta. So bila dah terlebih tu, manusia kan dia tak boleh nak undur. Dia tak boleh nak undur dari figure tu. Saya pernah capai amount ni dengan sabun badang. So saya tak nak revert. Tapi padahal sebenarnya bulan tu kita buat benda yang guerrilla sangat. Database semua blast sebab selama ni database kita tak pernah sentuh. Tapi bulan tu kita sentuh. So kita dapatlah. Macam mana tersentuh database sebelum tu tak guna? Kita blast lah. Masa tu kita blast. Apa yang membuatkan tiba-tiba nak sentuh database? Macam saya saja je. Saja tiba-tiba terdetik idea. Patutnya lebih tu boleh belanja Zahir dengan Sifu makan sendiri lah. Ada masalah. Welcome back to part 2 iaitu rancangan Teen Luar Kota. Bersama anda saya hari ini Hey Tiger dan juga partner saya Saiful Jamal dalam Teen Luar Kota yang bakal berkongsi perkongsian yang bersifat luar kota dalam bisnes, marketing, branding, business growth dan segalanya berkaitan bisnes. Kita masih lagi bersama dengan Abang Mi dan juga Kak Ferry, iaitu owner Sabun Badang. Sabun Badang. Tunjuk muscle sikit selalu. Tunjuk bicep. Baju ni macam nak tunjuk bicep. Kita cadangkan ambil personal trainer gym. Kena ambil personal trainer. Betul. Okay, jadi kali part 2 untuk episod ini kita nak bertanya kepada korang berdua lah tentang marketing. Cuma pertanyaan saya ni dia lebih kepada target and KPI dalam marketing. Wow. Dan saya tahu Abang Mi dan juga Kak Ferry ni orang yang sangat berorientasikan numbers. Betul. Mungkin background dia sebagai seorang engineer, sebagai pernah buat research, thesis. Jadi dia sangat mengutamakan data. Data never lie. Betul. Wow. Sifu pada speaking hari ni. Yeah, you don't know. I can speaking English very well. You know, I'm an engineer past years ago. Okay, so kita nak tanya Abang Mi dululah. So bagi Abang Mi, kenapa numbers sangat penting dalam marketing? Okay, numbers ni sangat penting sebab marketing ni sebenarnya seni. Okay, orang mau cakap seni macam tu. Tapi sebenarnya seni-seni dia pun kita kena ada nombor untuk nak tentukan seni mana yang paling bagus kita buat. Best way lah. Nak pilih seni mana. Contoh macam kita guna gambar orang perempuan. Contoh video orang perempuan dengan video orang lelaki. So kita cakap seni ni orang lelaki ni. Itu kita firasat kita. Apa yang nak meyakinkan kita untuk nak pilih video orang lelaki tu. Apalah kita perlukan data. Mana lebih convert? Contohnya dalam marketing, apakah data yang paling utama menjadi priority dalam marketing? Sebagai contoh lah, kita boleh katakan of course target sale tu paling utama. Betul. Target sale tu lebih kepada business lah. Tapi bila go deep kepada marketing, apakah data utama yang kita kena lihat? Okay, biasanya kalau dalam as a marketer, digital marketer, of course lah dia akan tengok ROAS. ROAS ni apa maksud dia? Return on amount spent. Amount spent, yes. Sebab kita digital. So digital ni sebenarnya kita boleh monitor semua. Kita berapa? 99%. 99.9% memang kita punya marketing banyak ke digital. Mana kita spend bila kita nampak. Okay. So itu antara benda utama lah yang ROAS. saya tengok. Pertama ROAS. Okay, saya nak tanya soalan lah. ROAS dengan ROI, mana lebih penting? Dua-dua penting. Roy menentukan ROI. ROI itu menyumbang kepada ROAS kami. ROI lebih kepada keuntungan. Keuntungan besarnya. ROAS pulangan. Ya betul. Sebenarnya salah satu kita boleh gunakan. Cuma bila ROI itu kadang-kadang kita tak boleh nak kira tepat. Betul. Tapi kita akan refer ROAS. ROAS. Dan ROAS tu pula kita akan tengok pula. ROAS tu akan tengok last kali berapa net profit dia. Betul. Jadi kita akan ada ROAS
KPI kita, betul? Betul. Pening dah Audin yang tak pernah dengar benda ni. Okay. Roy tu abang. Mungkin kita kupas lagi pasal Ross ni dan Roy. Kak Ferry sambung. Apa So kenapa sebagai marketer kan? Kebanyakan usahawan dia adalah marketer. Jadi penting memahami tentang Ross Roy ni. Jadi bagaimana pandangan Kak Ferry tentang Ross ataupun Roy? Okay, sebab ROAS ni kita bakar duit. Kita spend duit untuk mendatangkan duit. Betul. Dia macam main saham lah senang cakap. Bakar duit untuk dapat jemput banyak duit. Untuk menjemput duit. Tambah lagi macam kami ni memang mazhab automation lah. Semua order masuk di website. Automation banyak. Banyak automation sebab kami tak ada team sale yang sambut. Maksudnya sales semua automation 100%. Automation 100%. Tengah lepak ni pun sales lah, masuk adalah ni. sikit dia masuk. Dengar tu. Bayangkan tengah duduk macam ni, baru cakap 20 minit, 30 minit dah masuk 10,000. Senang buat duit sekarang ni. Ini namanya goyang kaki. Goyang kaki duit masuk. Sebab automation. Goyang juga Sifu sebab bila automation ni dia membakar duit. Tapi goyang juga nak bakar duit untuk Tapi mendapatkan duit. sebab itu kena ada numbers. Ya, sebab tu kami kena Target ada and numbers kan. So ibaratnya main saham lah. Senang cakap dia macam main saham. Kalau kita tak tengok data tu, kita abaikan memang bisnes ni rugi tu pasti. Untung tu rezeki. So memang kena tengok data untuk nak make sure. So untuk ROAS, berapa ROAS yang diset oleh Kak Ferry dalam Kak Ferry sendiri? Kami punya ROAS paling selamat adalah 2. Tapi buat masa sekarang ROAS kita overall kita tak boleh kira dari satu platform. Kita satu kira marketing, sebulan lah. Kita pump kira duit, pergi berapa duit kita tak boleh. Sebab kita pun bayar influencer cost overall. Jadi kita dapat dalam 7 ke 8. 7 ke 8 9 lah macam tu lah. 7, 8. Bayangkan letak duit 100,000. Dapat pulangan 700,000, 800,000. Macam tu. Letak 500,000 darat 3.5 juta. Cuba bayangkan. Itu bayangan. Itu penting. Faham nombor. Bila kita faham nombor, kita boleh tentukan berapa sale kita nak. Betul. Sebab kalau kita tahu ROAS kita, sebab kita akan kita berniaga daripada bulan 1 sampai bulan dah berapa kan. Katakan dah setahun. Kita tahu average ROAS kita berapa. So kalau kita ada target, katakan bulan ni kita nak buat 100,000, kita spend macam ni. Tapi nak buat bulan depan nak buat 200,000, kita dah tahu dah angka mana yang kita nak naikkan. Kat mana kita nak spend. Contohnya kita tahu kan, contoh bila awal tahun mood membeli orang tinggi, buying power tinggi, campur pula mood raya kan. Betul. Jadi kita tahu potensi demand akan berlaku kan. Jadi kat situ kita letak target sale yang lebih besar. Betul. Contoh kalau bulan biasa kita buat 2 juta, 1 juta, kita nak 4 juta masa tu. Betul. Okay, jadi 4 juta automatik bajet kita pun naik, betul? Betul. Tapi bajet tu akan berdasarkan ROAS. Betul. ROAS ataupun ROI tadi kan. Okay. So senang cerita, kalau siapa internet marketer tu memang dia biasalah tentang ROAS, ROI ni. Cuma pada masa sekarang hari ni, semua benda tak semesti buat advertising. Kita guna influencer. Kita collaborate dengan orang. Banyak keluarkan modal juga. Betul. Jadi automatik kita kena kira berapa modal kita letak, berapa pulangan yang kita nak dapat. Betul. Macam kami pun bukanlah fully marketing, kami bergantung pada ads je. Dulu ads saja kan. Sekarang ni saja. ada apa lagi? Okay, ads. Sekarang guna influencer. Affiliate paid. Maksudnya affiliate yang berbayar, bukan affiliate. Affiliate berbayar. Affiliate berbayar. Affiliate biasa tu ada. Affiliate biasa pun ada juga. Agent. Ada juga dropship sikit yang masih ada lagi. Ini sikit tu. Apa lagi? Reseller. E-commerce. E-commerce lah. E-commerce website. Website. Ada juga. Yes. Jadi kebanyakan semuanya automation lah. Semua automation. Semua automation. Cuma kadang-kadang ada 90% sebab kami ada customer service pun ada 2 orang. Ada juga orang yang pergi ke nombor tu lah. Dia ini juga. Dia nak mengadu tapi dia nak mengadu. tapi kita beli. Kita beli. Macam tu lah. Pandai taktik senang buat duit sekarang ni. Jadi bila automation ni dia lebih laju lah kan. Lebih laju. Okey, kita kupas kembali. Head Tiger dia tak ada soalan ni. Dia bukan bidang dia ni. Tak Zahir cuma Tu dia dengar je tu. dia dengar fokus kacau je. Sebab yelah, kalau bagi Zahir pun dari proses learning dengan Sifu so kena betul-betul teliti benda ni. Okay. Pandai. Okay, ROAS tu antara yang paling utama. Of course dalam business melibatkan sale and marketing ni, kita mesti ada target sale, betul tak? Betul. So target sale tu contohnya kita letak certain amount, contohnya 1 juta, 2 juta.
So bila kita dah run marketing tu capai tak 100% ke 70% ke 80% dari target kita. Betul. Kebanyakan bila buat marketing campaign, berapakah KPI percentage performance sale yang diharapkan ataupun yang berjaya dicapai oleh korang berdua? Maksudnya Contoh kita set target 2 juta. Okay. Minimum kena dapat berapa dari 2 juta tu? Ataupun 70% ke 80% ke? Macam kami sebenarnya kita orang sebelum ni santai je. Selama ni selalunya dia ahead daripada apa yang kita punya target lah. Tapi ada sekali tu kami tak sengaja terbreak suatu amount yang agak besar lah. So sebab masa tu kita buat guerrilla dengan database. So ter-ahead benda lah tu. Sedangkan saya dalam otak saya nak this figure je. Nak So, contohnya nak sejuta je terdapat. Tiba-tiba terdapat 2 juta. So bila terlebih, bila dah terlebih tu manusia kan bagi dia tak boleh nak undur. Dia tak boleh nak undur dari figure tu. Saya pernah capai amount ni dengan sabun badang. So saya tak nak reverse. Tapi padahal sebenarnya bulan tu kita buat benda yang gerila sangat. Database semua blast sebab selama ni database kita tak pernah sentuh. Tapi bulan tu kita sentuh. So kita dapatlah. Macam mana tersentuh database sebelum tu tak blast lah. Masa tu kita blast. Apa yang membuatkan tiba-tiba nak sentuh database? Macam saya saja je. Saja tiba-tiba terdetik idea. Patutnya lebih tu boleh belanja Zahir dengan Sifu makan steak. Tak ada masalah. Lebih pun boleh. Sekarang ni kita deal baru ya. Saya makan persen. Zahir makan steak je. Kita makan wagyu lah. Okay, jadi tapi bila manusia kan, bila dia ter-ahead satu number tu, dia nak cuba nak kekalkan. Tapi sebenarnya masa tu gerila lah. Kita buat gerila, kita tak pernah sentuh orang. So sekarang ni kita tak capai per amount yang tu. Tapi hati teringin nak yang tu. Nak capai balik. Nak capai tu. Tapi lebih tinggi lah dari sebelum ni kan. Tinggi lah. Dia tak adalah yang kita capai tu kita dah hampir lah juga. Tak ada contoh 70%, 80%. Jadi yalah, bila kita dah sampai satu level, kita nak naikkan numbers kita, betul tak? Betul. Sebab kita nak berkembang lagi. Okay. So itu satu kita tengok kan. Dan paling utama dalam business, of course, make profit. Betul. Ada ramai orang buat business, sale besar tapi profit tak ada. Gilek. Jadi berapa percentage profit minimum lah yang dicadangkan oleh Kaferi kalau buat business produk ni kan? Ada orang makanan contoh ada 5%, 10% saja. Sebab kalau kami memegang dengan Sifu punya guideline yang sebelum ni lah. Sifu cakap kalau buat marketing profit pop-up mesti dalam 20% sihat. 20% ke atas jadi lah. kami berpegang dengan yang CFA itulah. Minimum tu lah. Dengan minimum tu. Mesti berpegang pada mazhab yang betul Kami masih berpegang dengan mazhab. Sebab dia boleh. Betul. Dan 20% tu minimum. Kita mesti nak lebih lagi. 30%. Masa kami belajar dengan Sifu pasal minimum 20% tu, kami punya profit waktu tu 45%. 45. Waktu tu. Tapi biasalah bila kita tumpang platform orang ni and then kita main ads, ada perubahan, ada charges tambahan, tapi persaingan makin, walaupun margin dia mungkin dah menurun tapi volume dia meningkat, amount dia meningkat. Betul. Sebab dia pertambahan numbers of customer. Betul. Kan? Tapi cuma yang 45% tu tidaklah berkekal lama sebab kita faham tertumpang rumah orang. Tapi dari segi apa yang Sifu tetapkan, kalau berniaga mesti kena profit ni, insyaAllah kami masih jadi berpegang kat situ. Contoh marketing tak lebih berapa persen. Cuma terlebih sikit tapi terlebih profit sikit, besar is okay. Kadang-kadang marketing punya cost tak lebih tapi kita ada saving dekat overhead sebab kami overhead tak ramai. Dia kurangkan dekat sebab COGS. sebab kami kan automation. Bila automation team kami tak ramai sangat. Team ada berapa sekarang ni? Kalau ikutkan team office-nya, adminnya adalah belah-belah orang je. Belah-belah je. Belah-belah tapi Yang 7 ramainya figure. operation lah. Okay, jadi sebenarnya bila automation, walaupun cost marketing kadang-kadang agak besar sedikit, lebih sikit daripada 10%, contoh 20%, tapi disebabkan operation telah menurun, jadi profit dia still besar. Dapat atas 20%. Dia taklah besar sangat tapi dia sihat lah. Sihat lah. Dia parah sihat lah. Besar sangat tu, itu jual sabun Yahudi. Sebab kami jual sabun biasa je. Dia tak adalah. Okay, jadi dari segi data lagi kan, kita
part 2 ni kita nak fokus betul pasal data. Pasal data je. Jangan sembang benda lain. jadi- Data je. Antara yang penting kan, bila marketer kan, bila dia buat marketing, dia mesti berpegang kepada satu guideline yang ditentukan untuk company dia, iaitu cost per acquisition. Contohnya kita nak dapatkan seorang pelanggan tu, berapa cost kita kena invest kan. Betul. Jadi adakah Car Ferry ada penetapan cost per acquisition ni? Kita dah buat cap je lah kan. Kita buat capping. Ha. Kita buat capping. Okay, sebelum kita bagi tahu berapa cost per acquisition tu, kita cakap mana kita dah tetapkan cost per acquisition ni kita tak boleh kira pada satu channel sahaja. Of course kalau kita contoh kita main FB. Kalau FB lain pula, TikTok kita buat overall. Overall. Sebab kami tak boleh sebab sekarang ni bukanlah dunia, maksudnya zaman sekarang ni orang membeli tu dia tak membeli dia tengok satu tempat, dia beli kat situ. Dia tengok kat situ tapi dia beli kat Shopee. Betul. Tengok Omni-channel. omni-channel. Jadi tu sebab kita tak boleh nak tetapkan channel ni berapa dia punya. Jadi sekarang ni combine semua sekali. Semua. Jadi cost per acquisition. Cost per acquisition dia. Adakah termasuk dengan influencer? Termasuk. So maksudnya cost marketing yang dibelanjakan pada bulan itu dibahagikan dengan jumlah pelanggan yang dapat. Pelanggan yang dapat. Betul. Audien faham tak ni? Kalau korang buat calculation, berapa cost marketing yang korang keluar pada bulan itu, bahagikan dengan jumlah pelanggan. Jadi dapatlah cost untuk mendapatkan seorang customer yang kita namakan cost per acquisition. Betul. So apa yang dikongsikan oleh Abang Mi ni, dia lebih sesuai kalau kita ni guna banyak channel. Banyak channel. Betul. Zaman sekarang Tak orang boleh memang dia lebih terpengaruh. Ada kajian saya baca 30% bila orang tu nampak dari pelbagai channel, 30% dia punya keinginan conversion tu akan meningkat. Jadi kena pula kan kena nampak berkali-kali. Berkali-kali dia nak kena nampak baru dia nak beli. Betul. Jadi satu cost per acquisition, jadi ada penetapan dia. Ada penetapan dia. Okey. So, kita dah cakap lah dengan marketer-marketer kita. Okey. Kita tak tetapkan dari segi each channel, tapi kita akan tetapkan in overall. Range dia boleh kongsikan range dia dalam- dari berapa ke berapa? Dari RM5 hingga RM9 punya. Oh, murahnya. Murah. RM5 ke RM9 Betul. cost acquisition. Cost per acquisition. Ini power sangat produknya. Marketing power ni. Sebab kadang untuk first layer, first funnel memang besar dia punya ni, tapi dia akan diturunkan dengan repeat. Okey. Repeat tu. So kebanyakan dapat RM5 ni disebabkan repetition lah. Kalau katakan tengok satu channel je, kadang RM10, Oh. RM20, tapi bila diturunkan tu sebabkan kita main repeat, kita main database blasting Okey. tu, benda-benda Dan macam kita tu. lagi satu, ada setengah platform ni boleh tunjukkan, customer ni dah repeat sampai 11 kali. Ada data. Ada data. Jadi 11 kali? customer ni repeat. Itu guna apa? CRM ke? Tak, platform tu punya dashboard. Dashboard platform tu. Betul-betul kotor rumah dia tu sampai 11 kali dia repeat tu. Dia mungkin bukan kat rumah, mungkin sabun kita ada yang bukan untuk rumah, ada yang untuk Contoh pakaian. TikTok dia ada data tu kan? Ada data tu. Untuk yang pakaian Shopee lah. ada data tu. Shopee tak ingat, tapi yang saya pasti Tapi dia TikTok tu ada ada. persen. Dia ada persen. Shopee ada persen repeating meningkat macam tu. Satu lagi kita nak tanya, bila kita sebut tentang cost per acquisition ni, dia orang yang biasa buat ad memang akan jaga benda ni kan. Betul. Kalau orang tak buat ad sangat, dia biasanya dia tengok pulangan ROAS. Betul. Dia tengok profit saja, betul tak? Betul. Tapi zaman sekarang tak boleh bergantung pada satu strategi saja kan. Betul. Satu lagi antara yang penting, terutamanya kita yang banyak keluar cost marketing ni kan, kita kena ada AOV ataupun average order value, satu ataupun transaction per customer. Betul. Setiap kali customer membeli, berapa amount dia berbelanja. Betul. Jadi macam Car Ferry, target macam mana? Satu customer kalau dia berbelanja, berapa sekali berbelanja tu? Satu yang AOV kami adalah RM35. RM35. Harga barang tu sebenarnya RM29 je. Oh, RM29. So average order value kami RM39. Maknanya kat situ orang macam separuh daripadanya beli dua, beli dua atau tiga. Beli dua ataupun tiga. Ada pecahan tak? Contoh beli 35 tu RM35 ni berapa persen? Lagi RM50 lebih, RM60 berapa persen? RM70 ada berapa persen? Saya tak berapa ingat. Ada data, ada report. Memang ada report, tapi saya tak ingat. Cuma saya nampak sekarang ni pembelian satu unit tu dah semakin berkurang, dan kita pun dah tak on. Kami macam, tak on. Macam tak iklan dah. Tak iklan sangat-sangat dah. Sebab dah tereducate kan.
So pada mula-mulanya kami memang on yang satu botol tu, tapi rasanya start masa pergi haji tu kan. Dalam bulan berapa Bulan 5 macam tu, 5-6 macam tu. 5-6. Kami dah start package tu dan kami nampak pula bila customer ni yang terutama yang dah pernah guna, dia memang akan ambil set lagi macam tu. Dan sekarang memang sampai sekarang ada orang lagi, saya nak yang set 10 botol ada tak? Boleh buat package Senang, baru boleh tu. package. Kami yang macam mana nak ni 10 botol dia kan. Senang. Jadi adakah AOV ni antara target utama jugalah dalam marketing? Yes, itu macam saya sebagai marketer sendiri memang dalam mindset saya antara lain nak jaga ROAS, nak jaga cost of acquisition tu. Kalau nak main naikkan advertising pula, apa yang paling dia tengok? CPC ke, reach ke, click ke? Saya tengok Selain pada ROAS saya tadi. tengok reach. 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 Sebab barang kita orang ni macam saya cakap tadi lah, bila omni channel nak paling kalau boleh saya nak sampai kalau boleh satu Malaysia nampak barang saya. So kalau sehari ada target reachnya berapa? Berapa ramai yang akan nampak message ataupun iklan daripada jenama Kak Ferry ni? Saya tak tetapkan target yang tu pula. Tapi maksudnya dari segi spending yang saya tetapkan Spending. lah. Tapi biasa spending amount ni kita dah tahu dah Kira berapa berapa ratus reach ribu dia. reach satu Betul. hari. Sebenarnya ada sifu, dia ada table dia. Ada table dia. Tapi cuma tak ingat, dia kena pandang. Dia kena pandang. Setiap bulan kami ada indikator yang kami kena tengok. Setiap Antara live dia ada indikatornya, indikator dia. antara indikator dalam marketing, contohnya dekat ads, dekat TikTok, Dia apa? sebenarnya kami nak kerjakan reach tu lah. Macam mana dekat reach, dekat TikTok dia ada indikator dia sendiri. Dekat database ada indikator dia sendiri. Dekat TikTok ada database sendiri. Shopee dia ada indikator sendiri. Setiap platform ada indikator yang berbeza. So benda tu kami tidaklah hafal. Tapi kami memang berpegang dengan table tu lah. Satu dah ada sistem monitor data tu kan. Sebab benda tu satu kita dah pergi strategic planning. Bila pergi strategic planning kita dah clear sebab masa nak keluar strategic planning kita dah keluarkan data betul-betul. Dia keluar betul-betul kita dah jadikan tu CV. So setiap bulan sebelum masuk bulan baru kita kena keluarkan CV tu untuk kita matchkan, comparekan setiap bulan. So kami dah ada CV lah. Ni agak-agak berat sikit perbincangan kita ni. Kalau yang tak biasa tu kena Ni data lah. kena start lah bermula data, walaupun bermula data-data kecil dulu, contoh data sale, data cost advertising, ROAS. Kalau dia orang ni, kalau kita tanya, dia boleh pergi dalam lagi. Contoh dekat FB Ads saja ada data-data dia lagi. Betul. Dekat TikTok ada data dia, dekat Shopee ada data dia, dekat database ada datanya. Banyak banyak data. Banyak Data data. not talk. No data not talk jangan talk. Okay. So banyak lagi boleh belajar tentang numbers ni. Betul. Saya rasa macam nak keluarkan buku Sifir Marketing. Jangan Sifu, jangan. Patut keluarkan benda tu Sifu. Okay, sebab kebanyakan orang dia buat marketing dia tak tahu numbers. Betul. Sebenarnya kalau kita beri perhatian sikit pada numbers, dia akan ubah game. Dan Sebab numbers tu buat kita kami buat keputusan based on numbers tu. keputusan, strategi semua based on numbers. Dan itulah yang bakal saya share, tekankan. Contohnya ujung tahun ni saya banyak tekankan benda tu lah kepada usahawan. Okay, so terima kasih kepada Bermi dan juga Kak Ferry dalam part 2 yang menekankan tentang numbers in marketing, data in marketing. Okay, cuba like, subscribe kita punya podcast ni. Jangan lupa tengok berapa numbers kita akan naik nanti. Betul, alright. Jangan Kita lupa target sebelum habis bulan 12 ni kita dapatlah sekurang-kurang 10,000 subscriber dulu. Apa? Biar small dulu. Amin. Betul. Kita nak lalui proses. Dan Tifu juga akan keluarkan buku numbers. Numbers insya-Allah coming soon. Alright. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay. Okay, dah. Last. Habis. Dah